Assalamualaikum and hi. So, hari ni Zaika ada topik yang menarik. Zaika nak share dengan korang sedikit tips, sedikit pengalaman and prosedur dari yang bertunang nak bernikah. Okay? Biasanya prosedur ni pasangan yang dah bertunang yang akan memikirkan, oh lepas ni step apa yang perlu diambil, step apa yang perlu dilakukan. Okay, so step yang pertama, korang yang bertunang ni korang kena ambil kursus kahwin. Okay, mungkin sebelum korang tunang pun korang dah ambil. Okay, itu dah cukup bagus dah. Kursus kahwin tak mahal pun. Okay, kalau macam Zaika sendiri, Zaika ambil melalui bawah JAIS. So bawah JAIS sebelum PKP ni dia RM80 and dia 1 hari setengah. Okay, tapi makanan masak sedap lah dekat Pejabat Agama Gombak. Lepas tu kalau tak nak buat dekat bawah JAIS pun tak ada masalah. Macam dekat luar pun boleh. Selalunya kebiasaannya kat luar pun sehari setengah juga, dalam 2 hari macam tu lah. Dalam 120. Sijil dapat hari kedua tu juga. Macam hari kita nak balik tu, hari tu juga kita dapat sijil kita. Tips ni saya nak bagi sikit. Okay, memanglah time fasa tunang ni memang macam-macam perasaan. Betul, memang betul. Macam kadang kita dah tu macam, betul ke keputusan kita buat ni kan? Tapi korang kena fikir balik, kenapa korang bertunang. Kalau korang dah bertunang tu, betul lah tu. Betul lah pasangan tu kan. Betul lah tu. So korang kena yakin je, kalau gaduh macam mana pun jangan putus. Jangan give up. Jangan tiba-tiba fikir lain. Sedih-sedih. Kalau time gaduh sedih tak ada masalah. Tapi kata putus ke apa-apa tu, itu elak ke sangat-sangat. Okay, sebab kalau korang kena fikir juga. Fikir balik niat korang bertunang tadi sebab apa. Kalau korang setakat nak main-main, buat apa bertunang, betul? Kalau kita bertunang, mesti kita nak ending dia perkahwinan, betul? Tapi kalau setengah orang, okay memang betul, setengah orang ada sampai tunang and then separuh jalan je, lepas tu dah. Kita nak hidup dengan dia. Maksudnya kita everything dengan dia. Susah senang, suka duka, semua dengan dia. Okay. So kalau partner kita tu sendiri tak kuat, so macam mana? Tak kisahlah, jangan salahkan partner, diri kita juga. Kalau diri kita tak kuat, and contoh okay, partner dah down, lepas tu kita pun down juga. So macam, so tak okay lah untuk relay tu. Okay. So sebab tu Zaika cakap, korang kena fikir 2-3 kali sebelum korang nak putus. Korang fikir balik kenapa korang tunang. Okay, lepas tu daftar online. Alright, daftar online. Senang je. So sekarang kat Google, kalau tak tahu, link yang kat bawah ni yang Zaika bagi ni. Alright. Okay, so yang ketiga, korang dah boleh berfikir lah nak beli hantaran. Beli hantaran kan, dah boleh berfikir nak beli hantaran. Selalunya dia akan ganjil. Okay, contoh kalau selalunya barang hantaran tu akan ganjil and perempuan yang lebih lagi daripada lelaki. Okay lah, macam tu kalau korang masa tunang korang mesti tahu kan. Alright. So macam okay, kalau perempuan kalau korang decide bagi 5 bagilah 5 dengan 7 ke 7-9 ke. Dan macam Zaika sendiri, Zaika beli time sale. So macam murah sikit lah. Zaika beli time New Year. Zaika beli pada 31 hari bulan 12 2019. So Zaika beli time tu new sale kan. So Zaika beli dengan tunang Zaika. Masa tu lah tunang. Beli dengan tunang Zaika. Kita beli barang sama-sama. Okay. Kalau korang tak nak macam, alamak sini nak keluar duit banyak, sini nak keluar banyak cabang dan banyak keluar duit. Tips je, bila korang beli sama-sama, korang kena betul-betul decide. Okay, barang hantaran korang nak beli apa. Okay, kalau kasut, cari kasut je. Jangan tiba-tiba kasut, oh nak sandal pula lah. Oh nak slipper mandi pula lah, slipper tidur lah, slipper rumah. Jangan. So bagi Zaika, checklist tu penting. Memang penting untuk jaga bajet tadi. Alright. Okay, macam Zaika Selangor. So Selangor memang dah tetapkan RM300. Okay, untuk mas kahwin. Okay, so beli hantaran, of course lah. Belilah cincin pula kan. Beli cincin ke gelang ke rantai ke, ikutlah persetujuan korang, apa yang korang nak bagi. So cari betul-betul survey mana yang the best, mana yang dia murah tapi dia boleh bagi the best, eksklusif, semua. Okay,
Saja nak share, kalau nak ambil tips ni ambil lah, kalau tak apa, biarkan je. Okay, macam Zaika sendiri, okay, macam kad kahwin, okay, Zaika memang tak print, Zaika memang tak ada bagi by hand, tak ada. Zaika memang buat sendiri, sampai ada kawan-kawan Zaika pun cakap macam, oh kau pergi tempah ke, buat suruh orang buat ke? Actually tak, memang Zaika buat sendiri benda tu. Cuma senang je sebenarnya, just download apps and then dia memang dah siap template, then just edit untuk just tulisan je and apa isi yang kau nak letak. Tapi template dia semua dah cantik dalam awal-awal, just tinggal pilih je. So macam lagi-lagi Shopee kan, PKP bukan boleh jumpa orang sangat. So macam buat apa nak buang duit dekat kad kahwin. Itu kalau Zaika lah, sebab kita zaman sekarang ni semua zaman teknologi. Memanglah setengah orang cakap macam kalau untuk orang tu macam tak berapa sesuai lah kalau kita macam just bagi handphone je kan. At least kena hantar kad. Betul, tapi macam alhamdulillah lah untuk keluarga belah Zaika and belah lelaki faham, and by WhatsApp pun tak ada masalah. Tapi kalau macam family, kita lebihkan kita bagi dalam WhatsApp kad, tapi dalam masa sama kita direct call. Okay, macam kawan-kawan Zaika memang by WhatsApp je, and alhamdulillah diorang faham je, diorang tak ada masalah. Ni kalau kita buat kenduri kahwin, kita kan perlu ada at least lah, memang kita bagi waste kat kawan-kawan kita, tapi at least macam penunjuk arah lah, dia biar lebih macam orang cakap, lebih membantu diorang nak cari macam dah dapat penunjuk arah tu kan. So macam senang lah, dah tahu kat mana semua, nak parking kat mana semua kan. Okay, so Zaika just edit, Zaika just macam biasa, Zaika cari apps. Lepas tu jumpa template yang cantik dan sesuai dengan sama macam kat kahwin Zaika, kat sani Zaika. So Zaika ambil template tu and then just isi je nama. Lepas tu dengan gambar area, so Zaika just print 3 helai and then just print warna apa semua, then tampal dekat jalan mana yang kita nak bagi orang nampak kan. Dan kita pun boleh buat sendiri, RM5 ke bawah je kos je. The last thing korang kena buat HIV test. Jangan risau, HIV test RM1 je. Kalau korang pergi kerajaan RM1 je kena bayar, and tak perlu nak dapat result pun sekejap je, tak perlu nak tunggu sehari 2 hari, tak perlu, sejam je dah dapat dah. Yang lama dia tu beratur lama. Tapi kalau hospital kerajaan memang RM1 je buat HIV test. So dia akan bagi tahu lah, okay, kalau line 1 ni negatif ke positif. So kalau 2 line apa, so diorang akan terangkan. Okay, kalau korang HIV negatif, baru nak boleh kahwin. So dua-dua kena buat. And kalau korang bila korang dah datang online tu, korang dah set bila korang kahwin, betul? So HIV test korang buat last pun tak apa, sebab HIV test itu boleh tahan selama 6 bulan je, boleh pakai selama 6 bulan je result HIV test tu. So lebih 6 bulan tak terima. Buat dia punya IC dia, saksi, wali. Perempuan bersama IC saksi, wali. Lepas tu IC sendirilah. Lepas tu perempuan lebihnya kena ada sijil nikah ibu bapa. Contoh kalau ibu bapa dah cerai, bawa sekali sijil cerai. Bawa je dua-dua. Nikah and cerai ibu bapa. Kalau tak ada cerai, nikah je, nikah sajalah. Itu yang korang perlu tampilkan sekali dengan HIV test dan sijil khusus kahwin. HIV test tu nak dia punya borang tu yang original, bukan yang photostat. Yang lain dia photostat. So itu je korang nak tampilkan. So sangat mudah actually nak sediakan borang. Tapi tak tahulah kenapa ada orang kadang pening macam aku lah. But bila kita nak isi borang online ni, korang dah kena decide kat mana korang nak nikah. Maksudnya nikah akan letak selalunya akan sebelah perempuan, set perempuan. Tapi tak kisah, ikut persetujuan bersama. Mana kalau orang nak naik tengah ke, ataupun mana yang lebih dekat, mana yang family sanak saudara lebih banyak dekat mana, dekat situ ke, ikut. Selalunya akan pilih side perempuan kan. And masjid berdekatan, masjid yang mengikut IC dia. Okay, perempuan tu duduk mana? Contoh perempuan tu duduk country home, so dia perlu bernikah di masjid country home. Okay, kecuali kalau dia dah pindah. Kalau dah pindah ada pula satu borang. Ada borang tu dia tulislah borang bermastautin. So tu sebenarnya macam agak leceh lah sikit sebab imam kata agak leceh. So better korang ikut je IC korang tu. Tapi kalau macam korang ni negeri Selangor, korang punya IC tu Kedah,
So tak nak kenalah buat borang bermasalah tu. Tak, bukan leceh apa, cuma leceh dia part nak macam nak kena cari ketua kampung sana, apa saksi-saksi semua macam untuk mengesahkan lah yang betul korang ni dah berpindah dekat sini, dah duduk sini, tu je. Sini kena cari ke masjid tu kan, contoh kalau kau pilih masjid tu, korang kena tahu siapa imam yang boleh jadi tok kadi untuk korang nanti. So korang kena ni lah, kena decide dengan salah seorang partner korang, kena contact imam tu, tok kadi tu. So dia akan guide korang, okay, apa yang perlu, apa yang tak perlu, okay, and dapatkan nombor dan contact. Senang, macam tu lebih mudah sebab dia akan guide one by one. Okay, so bila korang dah nikah, sampailah hari kejadian semua kan, so bila korang dah nikah tu, macam Zaika memang SOP kena 20 orang je. Lepas tu barang hantaran tak perlu bawa. Punyalah cantik-cantik kita hias, tak boleh pula bawa barang hantaran. Yang boleh bawa mas kahwin je. Nikah tu memang kita akan dapat slip perakuan nikah sementara. Sijil kita siap. Sijil pun tak mahal pun, RM10 seorang. So RM20 lah sijil tu. Tapi belum campur lagi yang betul-betul kad punya, kad kahwin tu kan, kad nikah tu. Belum, yang tu RM50. Selalu memang kawan-kawan akan tanya, ada tak dugaan ujian? Of course, mesti ada. Okay, sama juga macam Zaika pun tak lari daripada ujian. Memang ujian macam-macam. Okay, tapi Zaika tak nak sebut apa ujian Zaika. Tapi memang berat-berat semua ujian. Tapi itulah orang cakap, Allah tak akan uji ujian tu lebih dari kemampuan kita. So kalau Allah uji tu, kita cuba selesaikan. Tapi Alhamdulillah lah, macam Zaika dapat partner Zaika ni, dia kalau ada masalah macam mana sekalipun, dia tak akan nampak macam dia lah paling serabut, dia lah yang paling stres. Tak, dia nampak macam relax, chill je. So bila Zaika ni macam kalut sikit tau, macam emosi. So macam bila kita macam ni stres lah, macam ni lah, macam ni lah, kenapa macam ni, sedih apa semua kan. Tapi bila kita dapat partner macam tu, dia pun tak ada nak mengeruhkan keadaan. Dia pun macam sabarlah apa semua kan, ni. Kita pun akan macam okay, aku boleh. Kita boleh. Tapi kalau partner kita pun down dengan kita, tak boleh bagi semangat kat kita, peluang tu memang agak tipis sebenarnya. Memang betul orang cakap fasa bertunang ni untuk fasa perkenalan. Sebab tu orang cakap selalunya fasa tunang ni jangan heboh. Dia bergantung juga dekat partner and individu masing-masing, macam mana nak handle benda tu. Bagi Zaika, kalau korang dah tunang, korang go on je. Okay, lepas tu contoh, kalau rasa tiba-tiba time bertunang lah, rasa macam dulu perangai dia tak macam ni, sifat dia tak macam ni kan, tiba-tiba dah tunang, tiba-tiba macam-macam pula perangai dia keluar. Macam dulu better sikit, sekarang macam tiba-tiba baran, ataupun tiba-tiba lebih cerewet pula budak ni kan, apa semua kan. Korang kena sabar, sebab itu baru fasa tunang, belum lagi fasa kahwin. Tapi tak adalah, maksudnya macam ni, bila ada perubahan, tegur secara baik, communicate. Kenapa awak macam ni? Saya rasa sebelum ni awak tak macam ni. Cuba communicate, selotong. Sebab kita nak hidup bersama, so kena sama-sama give and take. Tak boleh macam seorang je cool, seorang je macam mengalah apa semua. Tak boleh, lama-lama dia pun boleh give up. So kena give and take. Korang kena communicate. Bila fasa tunang ni, korang kena banyak tanya, okay, bila ujian datang, bila ujian akan terus datang. Tapi untuk tengok macam mana korang nak handle. Sebab yelah, korang nak kahwin, baru ujian tunang korang dah macam orang cakap goyang lah apa semua kan. So macam mana korang nak pergi ke fasa nikah, kahwin apa semua kan. Lagilah nak bina keluarga lagi, anak-anak lagi, semua keluarga besar lagi. Macam mana kalau fasa tunang pun korang tak boleh handle. Jadi bila ada satu ujian, korang kena communicate, selotong, dengar pendapat, dengar kenapa, dengar alasan, dengar je dulu. Bagi peluang, bagi ruang. Lepas tu baru korang communicate, sama-sama macam okay, dia dah cakap,
Okay, seorang pula cakap. Jangan seorang je cakap. Seorang ni langsung dia tak bagi peluang nak bercakap. Tak boleh macam tu. Sebab kita tak boleh selfish, tak boleh ego dalam relate. Serius. Benda ni sebenarnya, benda ni basic, simple. Tak perlu cakap semua orang tahu. Tak perlu cakap dalam relationship, love. Even friend pun, kita memang perlu give and take. Semua orang pada perasaan. Tak perlu selfish, tak perlu ego. Semua benda ni, kita dah besar. Come on lah. So macam, partner tu memang main peranan penting. Partner memang main peranan penting. Kalau Zaika cakap partner tu partner Zaika je. Zaika tak perlu, bukan. Maksudnya dari segi diorang pun, kita ni sebagai partner pun kena kuat. Kita kena kuat. So itu saja. So ini saja perkongsian tips sedikit prosedur dari fasa bertunang hinggalah hari pernikahan. Okay, Zaika nak ucapkan kepada semua yang tengah berada dalam fasa tunang, keep fighting, positif. Kalau gaduh macam mana pun, ayat putus jangan. Semoga berjaya sampai ke jenjang pelamin. InsyaAllah. Semoga video Zaika ada manfaatnya. Tak banyak pun sikit lah. Okay? Alright. Assalamualaikum.